Menurut WHO, lebih daripada 200 juta remaja perempuan dan wanita yang telah menjalankan pembedahan female genital mutilation atau dikenali dengan hitan di negara yang mempraktikkan pembedahan ini seperti di negara-negara Asia. Female genital mutilation (FGM) adalah prosedur yang dilakukan pada wanita yang melibatkan pengubahan alat kelamin wanita. Implikasi FGM termasuk jangkitan bakteria dan virus, komplikasi obstetrik dan masalah psikologi. Hari ini kita akan menelusuri tentang kajian FGM ini dengan pakar perubatan, ilmuwan agama dan dapatan kajian. Apakah konklusi pagi kajian ini? Penyelidikan kami bertujuan untuk mengkaji mengenai tahap pengetahuan, sikap amalan di kalangan ibu bapa, pengamal perubatan yang sah dan juga ilmuwan Islam terhadap impak kesihatan berkaitan khitan ke atas bayi perempuan. Antara ciri-ciri soal selidik ini ialah untuk mendidik di samping mengetahui mengenai komplikasi yang mungkin berlaku berkaitan amalan khitan ini. Berdasarkan kajian kami dapati bahawa amalan khitan ini dijalankan di atas umur bayi dalam lingkungan baru lahir hinggalah umurnya 1 tahun. Ya. Jadi antara komplikasi yang telah dimaklumkan adalah bayi-bayi ini sering menangis ya selepas menjalani proses ini, dan ini kemungkinan besarnya memanglah ya akibat daripada mengalami sakit. Kita mendapat idea ini daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Mereka mahukan data-data saintifik berkaitan FGM atau female circumcision. Saya rasa amat penting semasa membuat kajian ini kita menimbulkan kesedaran kepada ibu bapa, kepada pengamal perubatan khasnya, terdapatnya variasi anatomi clitoral hood atau pelitup klitoris dalam bayi-bayi yang normal. Clitoral hood ini atau pelitup klitoris ini bagi bayi perempuan ada 4 jenis. Dan ada lagi 3 jenis variasi apabila dia berjumpa dengan labia minora. Ini bermakna kita mungkin boleh mencederakan klitoris apabila kita melakukan prosedur ke atas pelitup klitoris. Ya. Di Malaysia kita amalkan type 1A atau jenis 1A di mana kita ada snip sikit. Ya. Yang ini berbahaya kerana variasi anatomi itu membolehkan kita terpotong pelitup dan mencederakan klitoris, malah boleh membuang klitoris, terpotong klitoris sepenuhnya. Dalam kajian kita memang 70% daripada pengamal perubatan yang sah yang mengamalkan khitan ini mengakui setelah mendapat tahu tentang variasi anatomi ini bahawa mereka sepatutnya perlu berjaga-jaga. Ya. Untuk melihat anatomi ini tidak mudah, dengan detail tidak mudah. Untuk saya pun saya perlukan lensa yang khas untuk membesarkan kawasan yang untuk kita lihat struktur genitalia tersebut. Ya. Reaksi anak ketika khitan dilakukan adalah menangis, meronta dan hanya berdiam diri. Amalan ini sebenarnya yang bermasalah adalah dalam konteks kenapa ianya dijalankan. Kebanyakan mengatakan ini adalah tuntutan agama, ya, wajib melakukannya, ataupun dalam konteks kebersihan, ya, dalam konteks kalaulah misalnya ianya baik untuk bayi lelaki, ya, tentu sekali kita juga bermanfaat untuk bayi perempuan. Dan yang paling membimbangkan saya adalah, ya, ada juga yang mengatakan ianya dibuat untuk memastikan anak-anak perempuan tidak buas, ya, dari sudut nafsu syahwatnya. Daripada kajian itu menunjukkan ibu bapa masih sangat perlu, ya, untuk betul-betul memahami kenapa mereka melakukannya dan mempertimbangkan bahawa apa yang, ya, keputusan mereka mendedahkan anak mereka kepada komplikasi dan juga, ya, amalan yang
sebenarnya membahayakan. Ya. Apabila proses khitan itu nak dibuat, doktor di Malaysia tidak ada satu latihan yang jelas bagaimana prosedur itu nak dilakukan. Yang kedua, tempat untuk melakukan khitan itu sangat kecil dan sulit. Untuk kajian ini, apa yang dilihat adalah emosi daripada ibu yang menghantar anak-anak untuk proses khitan ini. Kita perlu faham bahawa sekiranya kita berbicara tentang emosi, maka ia boleh melibatkan dua, emosi daripada ibu dan juga emosi kepada kanak-kanak yang menerima prosedur khitan tadi. Kalau daripada segi ibu, kita dapati peratusan yang tinggi, lebih daripada 60% sebenarnya daripada ibu-ibu itu tidak begitu gembira sebenarnya menghantar anak-anak mereka untuk prosedur khitan. Ada yang mengalami perasaan bimbang, ada yang takut, ada yang merasa gusar. Jadi kita rasa bahawa perasaan tersebut sebenarnya perlu kita fahami dan tidak hanya terhad kepada kanak-kanak yang menerima prosedur khitan tadi. Selalunya golongan yang terlibat atau menjadi subjek kepada FGM ini adalah kanak-kanak yang sangat kecil, yang tidak mampu untuk menyuarakan hasrat dan pandangan mereka, maka ibu bapa lah yang membuat keputusan bagi pihak mereka. Jadi ibu bapa wajar untuk meletakkan kebajikan kanak-kanak sebagai kepentingan paling utama dan mereka harus tidak membenarkan prosedur yang mungkin berpotensi untuk mendatangkan lebih kemudaratan dari kebaikan kepada kanak-kanak ini. Khitan ni terus dilakukan kerana permintaan daripada para ibu bapa dan juga dikatakan bahawa dituntut oleh agama. Ibu bapa merupakan salah satu tempat pendorong utama untuk anak perempuan dikhitankan. Namun, adakah ia mempunyai kebaikan dari sudut pandang agama? Dalam kajian kami, terdapat seramai 115 responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan berumur daripada seawal 20 tahun sehingga 69 tahun. Kelompok ini datang daripada pelbagai latar belakang, sekurang-kurangnya mempunyai diploma pengajian Islam sehinggalah ke tahap pengajian PhD di dalam pengajian Islam. Apabila kita bertanyakan tentang kewajipan khitan, responden dalam kajian kami mempunyai jawapan yang pelbagai. Sebahagian mereka mengetahui bahawa khitan adalah tidak wajib dan sebahagian meyakini bahawa ia adalah satu kewajipan di dalam agama. Sebanyak 37% responden lelaki dan perempuan yang mempunyai sarjana atau PhD mengatakan bahawa khitan tidak wajib. Apabila kita melihat pandangan ataupun persepsi responden tentang kewajipan khitan dan juga sejauh mana mereka menyokong tindakan ibu bapa untuk menghitankan anak perempuan mereka, kita dapati bahawa 14% responden lelaki dan perempuan yang tidak menyokong ibu bapa untuk menghitankan anak perempuan mereka dan dalam masa yang sama mereka berpandangan bahawa khitan adalah tidak wajib. Namun, uniknya, sebanyak 18% daripada responden kajian ini berpandangan bahawa tujuan khitan bukanlah untuk memenuhi tuntutan agama. Khitan kanak-kanak perempuan ini merupakan satu perkara yang khilaf, satu perkara yang ada perbezaan di kalangan ulama empat mazhab antara Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Oleh demikian, melakukan khitan ke atas kanak-kanak perempuan ini bukanlah satu perkara yang disepakati ke antara empat-empat mazhab. Amalan ini tidak ada das atau dalil yang nas atau dalil yang kuat dari segi agama. Malah negeri-negeri seperti Perlis dah tak buat dah amalan khitan ini dan juga mazhab-mazhab Islam yang lain dalam yang termasuk dalam Ahli Sunnah Jamaah juga tidak mengamalkan amalan khitan ini. Sebagaimana yang dimaklumi oleh ramai orang bahawa Muzakarah Kebangsaan telah membuat keputusan pada 2009 tentang hukum khitan bagi anak perempuan dan perbahasan di situ menyentuh tentang kewajipan untuk berkhitan dan dalam masa yang sama ditekankan juga aspek tentang sekiranya ada kemudaratan maka tidak perlu untuk dilakukan khitan tersebut.
Pengamal perubatan merupakan salah satu tempat rujukan utama mengenai khitan dan tempat untuk melakukan khitan. Namun, menurut pakar, kaedah khitan ini tidak dipelajari di mana-mana institusi perubatan. Mutilasi genitalia wanita atau dikenali secara popular FGM merupakan satu amalan yang berlaku bertahun-tahun lamanya, walaupun terdapat bukti-bukti yang kukuh bahawa ia berpotensi untuk mendatangkan kemudaratan kepada kanak-kanak, sama ada secara short term ataupun long term. Dan daripada keputusan kajian yang kita dapati, kebanyakan pengamal perubatan yang terlibat dalam kajian ini merupakan GP ataupun pegawai perubatan yang bertugas di klinik swasta, dan yang keduanya adalah pakar ONG dan juga pakar bedah. Okey, dan kebanyakan mereka belajar daripada rakan sendiri, bermakna mereka semua ini tidak dapat kursus ataupun tidak diajar cara yang secara formal bagaimana melakukan circumcision ataupun khitan kepada bayi perempuan dan juga kanak-kanak perempuan. Dan kebanyakan pengamal perubatan melakukan khitan kepada bayi perempuan atau kanak-kanak perempuan di klinik swasta, iaitu klinik mereka sendiri, di hospital swasta dan di hospital kerajaan, kerana kebanyakannya adalah diminta oleh ibu bapa kanak-kanak perempuan ataupun bayi perempuan tersebut. Kita harus ingat bahawa khitan kanak-kanak ni tidak diajar pun, khususnya kanak wanita semasa kita di sekolah perubatannya, dan itu kerana ianya memang tidak merupakan salah satu prosedur perubatan sebagaimana khitan lelaki. Saya adalah seorang pakar kanak-kanak, jadi kadang-kadang kita sering lupa atau kita memperlekehkan. Mungkin golongan yang sangat kecil ni takkan rasa sakit sebab mereka tak boleh meluahkan perasaan mereka lagi. Daripada hasil kajian yang kami dapati bahawa di kalangan kanak-kanak yang dikhitan, julat umur yang didapati adalah kurang 1 bulan sebanyak 15%, 36% adalah antara umur 1 hingga 3 bulan, sementara 23% adalah 3 hingga 6 bulan dan 6 bulan ke atas adalah 25.6%. Manakala kita lihat bayaran khitan adalah agak mahal juga. 43% menyatakan mereka membayar kurang daripada RM50, manakala 37% menyatakan mereka membayar antara RM50 hingga RM100. Manakala orang yang mendorong responden menyatakan mereka bersetuju dengan khitan di kalangan ibu bapa, kebanyakannya menyatakan ini adalah pasangan mereka sendiri, iaitu 59%. Sementara 60% menyatakan ibu bapa mereka sendiri dan 23% menyatakan mertua mereka sendiri. Apakah perasaan responden ketika khitan dilaksanakan? Kebanyakannya merasakan negatif, iaitu ibu bapa merasa risau, cemas, takut, khawatir dan juga berdebar-debar. Dan manakala mereka menyatakan mereka melihat komplikasi daripada perhatian mereka sendiri, menyatakan 56% menyatakan ada komplikasi. Kebanyakannya menyatakan ada kemerahan kepada kulit anak dan juga pendarahan. Ini adalah satu faktor yang merisaukan. Jadi apabila kita melakukan khitan adalah sangat membahaya kepada anak dan juga masa depan anak itu sendiri. Sekiranya prosedur khitan tadi dijalankan dengan tidak sempurna dan mengakibatkan komplikasi, dan contohnya seperti ada perubahan berlaku pada struktur genitalia kanak-kanak tersebut, kita faham bahawa kemungkinan akan berlaku masalah daripada segi hubungan seksual mereka apabila mereka dewasa kelak. Jadi isu-isu sebegini sebenarnya sangat sukar untuk dibincangkan secara terbuka. Jadi apabila berlaku sedemikian, maka tekanan emosi yang dialami itu sebenarnya lebih kepada dipendamkan, boleh menjadi kepada masalah kemurungan yang boleh juga sehingga meretakkan perhubungan di antara kanak-kanak tadi ataupun wanita yang telah menerima khitan tadi dengan pasangannya. Amalan khitan ini masih lagi diperbahaskan di peringkat negara dan dunia, namun amalan khitan ini patut dihentikan kerana ia tidak mempunyai kebaikan kepada anak perempuan dan malah boleh mendatangkan mudarat.
didapati daripada hasil kajian ini yang 90% daripada pengamal perubatan tidak tahu yang amalan hitan ini termasuk dalam type FGM, iaitu mutilasi genitalia wanita. Dan dari segi perubatan juga tidak ada manfaat, malah dia boleh membawa kepada kemungkinan risiko kemudaratan ke atas bayi dan kanak-kanak perempuan ini. Saya sebagai pakar ginekologi kanak-kanak dan remaja, kita perlu melindungi kanak-kanak dan bayi perempuan kita, dan oleh itu saya tidak lagi sendiri secara peribadi melakukan amalan ini. Di dalam undang-undang, mengikut undang-undang, kita di Malaysia tidak mempunyai perundangan khusus, tidak seperti di beberapa negara lain. Contohnya di United Kingdom terdapat undang-undang khusus yang dipanggil Akta Pencegahan Mutilasi Genitalia Wanita 2003, di mana ia bukan sahaja menjadikan FGM ini satu kesalahan jenayah, tetapi ia juga menjadikan kesalahan FGM ini sebagai satu bentuk extraterritorial offence yang membawa maksud kalaulah kanak-kanak itu dibawa keluar negara bagi tujuan melakukan prosedur FGM, itu juga merupakan suatu kesalahan dan boleh dikenakan tindakan walaupun dilakukan di negara lain. Ibu bapa lah merupakan benteng utama untuk menjaga dan melindungi kanak-kanak ini kepada bahaya FGM. Bagi golongan doktor pula, sekiranya terdapat permohonan atau permintaan daripada ibu bapa, maka doktor lah merupakan benteng terakhir untuk melindungi kanak-kanak ini. Kerana kalau doktor tidak mahu melakukan prosedur ini, ia tidak akan berlaku. Oleh itu, doktor mestilah kental di dalam meyakini bahawa prosedur ini lebih banyak mendatangkan risiko kemudaratan daripada kebaikan, dan wajar mengambil langkah yang lebih agresif di dalam melindungi kepentingan kanak-kanak. Suka juga saya ingatkan di sini bahawa prosedur khitan atau female circumcision ini tidak dilindungi di bawah medical indemnity insurance yang diwajibkan untuk semua pengamal perubatan. Kita harapkan dengan adanya kajian yang lebih mendalam akan terdapat beberapa rumusan dan cara untuk mengurangkan atau melupuskan amalan khitan di kalangan bayi wanita, bayi perempuan di Malaysia. Jadi selalu saya ditanya, apakah fungsi pelitup klitoris ini? Kita memberitahu kepada ibu bapa dan terutamanya pelitup klitoris ini adalah memang anugerah Tuhan. Dia menutup klitoris itu kerana klitoris ini sama macam fungsi glans kepada lelaki. Bagi pihak para penyelidik dan saya sendiri, kami nak mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kerana memberi peluang kami menjalankan kajian rintis ini. Kami harap kajian rintis ini dibawa kepada kajian yang lebih besar, yang lebih mendalam, kerana kita perlu lebih informasi dan data-data saintifik untuk memudahkan lagi semua lapisan masyarakat mengetahui kenapa amalan kita ni sebenarnya memang tiada sebarang manfaat untuk kesihatan, dan amalan ini sepatutnya tidak diteruskan. Untuk itu saya mengucapkan berbanyak terima kasih.